Kalplerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sambungan kita pagi ini muka surat 359. Bismillahirrahmanirrahim. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Biasa jika mendapat anak lalu dibawa olehnya pada hari ketujuh, dan ketika ia ditanya mengapakah ia berbuat sedemikian, dia kata, saya ingin meresapkan cintaku kepadanya dalam hatiku supaya bila mati bertambah besarlah pahalaku. Jadi kita sambung dalam berkenaan dengan musibah atau menghadapinya musibah. Jadi kata Sayyidina Utsman bin Affan, biasa dia kata bila mendapat anak lalu dibawanya olehnya pada hari ketujuh, dan ketika itulah ditanya mengapa dia buat demikian, dia kata untuk meresapkan cintaku kepadanya dalam hatiku supaya bila mati bertambah besarlah pahala. Jadi keredaan bagi Sayyidina Utsman bin Affan bukanlah satu perkara yang kita lihat diminta untuk berlakunya macam tu, nah. Tetapi bagi dia, sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil ataupun mengembalikan anak, matikan anak dia, maka dia merasakan suatu daripada yang mana usaha dia yang dilakukan bila anak itu dibawa pada usia yang ketujuh harinya, mudah-mudahan dapat menampakkan cinta dan kasih sayang dalam hatinya itu bertambah, dan pahalanya jika anak tu mati bertambah juga bagi dia meredai di atas kematian anak. Jadi itu saya sebut dah pada pagi semalam kan. Jadi bila kita mendapat ataupun diuji Allah dengan musibah begitu, ya, kematian anak ni satu musibah. Lebih-lebih lagi kalau anak tu peringkat yang boleh kita sudah bermanja, kita boleh bermain dengan dia, memang terasa tuan. Kalau anak kecil-kecil ni mungkin tak terasa sangat kan. Tetapi kalau anak yang sudah mana kita balik kerja, kita balik rumah, dia boleh bermanja, boleh main dengan kita, memang terasa lah satu ujian Allah Ta'ala bagi tu. Jadi kena sabar. Jadi barang siapa sabar tu, maka dapatlah ganjaran pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan musibah-musibah ini, maka ada, saya merujuk dalam kitab ni, kitab lain, dia kata Allah menguji hamba-hambanya untuk mendengar pengaduannya, kepasrahannya, doa, kesabaran dan keredaannya dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Allah melihat para hambanya apabila ditukarkan kepada mereka berbagai ujian berupa musibah dan lain-lain, dan Allah juga mengetahui pandangan dusta mereka yang tersembunyi dalam dada mereka ataupun dalam hati mereka.
Lalu Allah akan beri balasan kepada setiap hamba-hambanya sesuai dengan niat dan tujuan si hamba. Allah telah mengecam orang-orang yang tidak berserah diri kepada Allah dan tidak merendahkan diri kepada Allah dikala berlakunya musibah. Ni kalau kita bila berlaku musibah ni kita tak boleh terima, kata Tuan Syekh ni, dia kata Allah mengecam kita, Allah marah kita ni, Allah murka kat kita sebenarnya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-76. Ini boleh tengok, walaqad akhadnahum bil azab famastakanu li rabbihim wama yatadarra'un. Kata Allah, dan sesungguhnya kami pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb, kepada Allah, dan yakni juga tidak memohon kepada Allah dengan merendahkan diri. Jadi bila kita ni ditimpa musibah, sepatutnya kita dengan perasaan merendah diri mohonlah kepada Allah. Mohonlah kepada Allah, mohon keampunan kepada Allah, mohonkan rahmat di sisi Allah. Mungkin di antara musibah yang berlaku itu berpunca daripada tangan-tangan kita, perbuatan kita sendiri. Jadi Allah timpakan dengan musibah. Jadi kita ni minta ampunlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya mereka ni tidak mohon ampun kepada Allah. Lalu itu kata Tuhan, walaqad akhadnahum bil azab famastakanu li rabbihim wama yatadarra'un. Maka mereka tu tidak tunduk kepada Rabb dan tidak juga memohon ampun kepadanya dengan merendah diri. Itu Allah mengecam orang-orang yang macam ni. Jadi mudah-mudahan kita jika berlakulah apa-apa musibah, sepatut kita menadah tangan, mohonlah keampunan kepada Allah, rendahlah diri kita di hadapan Allah, memohon keredaannya. Kemudian katanya lagi, seorang hamba terlalu lemah untuk bersikap keras kepala di hadapan Allah dan tidak mengadukan keadaannya kepada Allah, kerana para penghulu manusia, yakni para nabi yang terpelihara daripada dosa pun dipuji oleh Allah kerana mereka mengadu kepadanya dan musibah yang menimpa mereka. Jadi Tuhan ni nak dengar rintihan, nak mendengar pengaduan kita, nak mendengar rayuan kita. Tuhan menanti sebenarnya. Bila terima musibah ni, Tuhan menanti untuk mendengar doa, rayuan, pengaduan daripada kita. Para anbiya Allah mengadu kepada Nabi, mengadu kepada Allah. Takkan kita yang hamba biasa ni tak mengadu? Para Nabi mengadu. Sebab tu dia kata, Allah menjelaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 87, wa zannuni idh dhahaba mughadiba فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Dan ingatlah kisah Nabi Allah Yunus, yang mana dia berada dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahawa kami tidak akan menyulitkannya, menyusahkannya, maka dia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Duduk dalam perut ikan tu, Nabi Allah Yunus dalam perut ikan tu, wa zannun وإذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. Maka disebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Mengadu kepada Allah, lalu Allah lepaskan dia daripada kegelapan, selamat keluar balik dari perut ikan tu. Allah tu. Jadi situ yang kita pun Allah nak mendengar tu rayuan, rintihan kita. Bila turun musibah tu,
Ni dak turun musibah marah kat Tuhan. Nak tunjuk kita ni hebat samsing dengan Allah pasal apa? Ha? Tunjuk debel kita. Tak, mana boleh kita ni siapa? Kita hamba dia. Maka kita minta lah kat Tuhan, minta merayu. Tuhan nak dengar rintihan daripada kita. Nanti anak janganlah sedih, merayu mohon kepada Allah supaya Allah beri ketabahan, Allah ganti yang baru, Allah bagi anak yang lain, insya-Allah. Ada hikmah di sebalik tu mungkin yang tidak kita ketahui. Tak. Kita sayang ke dia tapi Allah sayang lagi. Kita nak kata apa? Hak dia. Dia bagi pinjam, Tuhan bagi pinjam, lepas tu Tuhan ambil balik. Tuhan bagi tengok sekejap je. Tak. Jadi kita kena redha. Jangan marah. Doa, minta kepada Allah agar dikurniakan kita menjadi seorang ibu bapa yang tabah, diuji oleh Allah dan ada memiliki sifat kesabaran. Ingat kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah berserta dengan orang yang sabar. Lambat laun insya-Allah ada direzekikan Allah, Allah kurniakan lagi anak kepada kita, zuriat kepada kita, insya-Allah. Jadi kena sabar. Jangan kita duk marah tak tentu pasal. Jangan kita dalam keadaan nak tunjuk hebat, kita nak tunjukkan kepala, kata tu Syekh ni, tak boleh. Sebab tu sifat hamba dia kena sifat merendah diri dengan Allah. Jadi sebab tu Nabi Allah Yunus, maka dia bacakan doa tu, dia minta kepada Allah. Dia kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Jadi Allah mendengar rintihan rayuan Nabi Allah Yunus, maka Allah lepaskan dia daripada kegelapan dalam perut ikan tu. Jadi kita pun tuan-tuan, ni kifiat lah kan, tak ada apa kifiat-kifiat yang digunakan. Jadi tok guru ni di pondok ni salah satu kifiat. Dia kata boleh kita baca yang ni ketika mana kita sujud yang terakhir dalam ketika sembahyang solat hajat. Sembahyang hajat, sujud yang terakhir tu, kita tak boleh cakap dalam bahasa Malaysia, batal sembahyang. Jadi kita kena baca hak ni, dia kata. Masa sujud terakhir tu baca banyak, baca mengikut bilangan angka yang ganjil. Jadi kita boleh sebut hak tu lah, baca tu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Mudah-mudahan segala apa yang kita hajati, segala apa keperluan kita, segala apa yang kita yang terkusut dapat dileraikan Allah, dibukakan, diselesaikan oleh Allah. Kita merayu dalam kita sujud ketika solat hajat. Macam-macam kifiat lah. Ada tok guru di Sik, di Kedah, dia sembahyang hajat, dia rakaat pertama lepas Fatihah dia baca qul huwallah 10 kali, lepas rakaat kedua pula baca qul huwallah 20 kali, lepas rakaat ketiga dia buat 4 rakaat 2 kali salam. Masuk rakaat ketiga 30 kali qul huwallahu ahad, masuk rakaat keempat 40 kali qul huwallahu ahad selepas Fatihah. Itu cara dia buat kifiat macam tu. Jadi kita buat tu, maka sujud yang terakhir tu kita boleh sebut yang ni, baca tu, minta kepada Allah mudah-mudahan segala hajat kita, segala apa yang kita ni dapat di Allah lepas dan Allah leraikan kita, insya-Allah. Sebagaimana Allah melepaskan Nabi Allah Yunus daripada kegelapan dalam perut ikan. Jadi itu dia. Dan katanya Allah juga memuji Nabi Allah Ayub. Ni Nabi Allah Ayub, kesabaran Nabi Allah Ayub. Setengah-setengah dalam buku-buku penulisan daripada orang-orang cerdik pandai ni, dia kata tak boleh kata Nabi Allah Ayub ni sakit ni tu menghina martabat dia. Tapi hak yang kita belajar ni, Guru kata bukan menghina Nabi Allah Ayub, tapi kita nak sebut bagaimana sifat sabarnya Nabi Allah Ayub diuji dengan musibah. Sampai isteri dia pun tinggalkan dia buat seketika, kan? Jadi kesabaran Nabi Allah Ayub tu nak menjadi contoh pada kita.
Jadi sebab tu dalam ayat ni disebut dalam surah Al-Anbiya juga ayat 83 dikatakan dengan firman Allah, inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Rabbi, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Nabi Allah ayat berseru minta kepada Allah. Itu yang kata Syekh ni tadi, bila kita menerima musibah, Allah nak mendengar pengaduan kita, kepasrahan kita, doa kita, rintihan kita. Mintalah tuan, ya. Tu yang dapat pahala. Tapi kalau kita duk tunjuk hebat kita, keras kepala kita, dapat kemurkaan Allah. Jadi Tuhan nak dengar. Nabi Allah Ayub mengadu kepada Tuhan, anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit yang engkau adalah yang maha penyayang di antara maha penyayang. Mengadu kepada Allah. Tu isteri dia kata, wahai Nabi Allah Ayub, kamu tu Nabi, doa dah dekat Allah. Dia kata apa? Dia kata antara aku sihat, tempoh sihat dengan tempoh sakit, mana yang lebih lama? Dah lama ke baru ke macam mana? Kata isteri dia, tempoh sakit baru je, tempoh sihat dah lama. Kata Nabi Allah Ayub, aku malu nak minta dengan Allah. Tetapi Allah turunkan ayat ni, dia mengadu. Maka Allah minta Nabi Allah Ayub mengadu. Maka dia mengadu kepada Tuhan. Akhirnya Allah sembuhkan penyakit dia, kesabaran. Dan akhirnya bertemu balik dengan isteri dia. Sampai bini pun tak kenal. Maka dia pun ceritalah, aku dulunya begini. Oh, kau Nabi Allah Ayub. Tu dia tu. Lagi handsome apa? Lagi lawa. Allah Ta'ala bagi tu. Gitu juga Nabi Allah Ya'qub. Maka dia mengadu kepada Allah gitu juga, anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku mengadu kesusahan dan kesedihan hanya kepada Allah. Tu. Nak mengadu kat manusia tak jadi, kena mengadu kat Allah dulu. Jadi tu dia. Dan begitu juga Nabi Allah Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tu Nabi Allah Musa, ya Rabbi, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Ni bukti-bukti lah pasal kata Nabi ni pakat mengadu dekat Allah. Takkan kita ni tak mengadu? Kita lebih lagi lah hamba Allah biasa. Jadi dia pun mengadu gitu kat Tuhan. Dia kata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Nabi Musa mengadu kepada Allah, pasrah kepada Allah, mohon kepada Allah. Allah turunkan bantuan. Jadi kita nak mengajar pada kita supaya Allah meminta kita ni doa, pasrah, mengadu pada dia. Jangan kita duk cerca, jangan kita duk marah. Begitu juga dia kata Nabi Muhammad telah mengadu kepada Allah. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengadu kepada Allah. Dia kata, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qallata hilati wa hawani 'alan nas anta arhamur rahimin anta rabbul mustad'afin. Nabi doa. Nabi doa. Nabi kata, ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu akan lemahnya kekuatanku, sedikitnya daya upayaku, dan hinanya aku di hadapan manusia. Engkau adalah yang maha memberi rahmat. Engkau adalah Rabb yang kau adalah Rabb daripada kaum yang lemah. Tu Nabi mengadu kepada Allah, merendah diri di hadapan Allah.
Jadi apatah lagi kita. Jadi sebab tu tuan-tuan, puan-puan, bila berlaku musibah-musibah ni, maka kita hendaklah menadah tangan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah-musibah itu juga kata ulama membawa pahala dan keampunan kita daripada dosa. Allah ampunkan dosa kita dan dapat pahala. Jadi sebahagian ulama berpendapat bahawa setiap musibah itu dikata mendatangkan pahala, dan beralasan mereka dengan dalil Al-Quran yang Allah berfirman dalam surah At-Taubah ataupun dalam surah Al-Bara'ah. Satu surah yang Allah turun 30 juzuk, tak ada bismillah ni. Jadi kata Allah dalam ayat tu, zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la makhmasatun fi sabilillah wa la yata'una mawti'an yaghidul kuffar wa la ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Tengok dalam surah At-Taubah ayat yang ke-120. Jadi kata Allah yang demikian itu ialah kerana mereka tidak ditimpa dengan kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah bagi orang-orang kafir, dan tidak menimpakan satu bencana kepada musuh, melainkan dituliskan bagi mereka dengan demikian itu satu amal yang soleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Allah puji mereka ni dalam mendapat ganjaran pahala dan mendapat kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tebuskan dosa-dosa mereka. Jadi kita yang sabar, yang tahan diuji, tak merungut-rungut, tak marah, redha, Allah ganjari dengan pahala. Allah tebuskan pula dosa kita insya-Allah. Tu kita ambil dalam surah At-Taubah tu. Ini tak ada dalam berita harian utusan ni. Jangan ada tengok berita harian utusan, cari tak jumpa. Jadi tengok Quran. Jadi itulah tuan-tuan ni keindahan dalam bab menahan sabar yang saya tambah tak ada dalam kitab tu. Jadi gitu. Dan balik kita kata Anas bin Malik radhiyallahu an, ada seorang membawa anaknya ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba anaknya itu meninggal. Maka ia tidak datang ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun menanyakan halnya, lalu diberitahu bahawa orang itu telah kematian anaknya. Rasulullah bersabda, mengapa kamu tidak memberitahu kepadaku? Mari kita pergi ke rumahnya untuk mengucapkan takziah bagi saudara kami itu. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di rumah itu nampak sangat sedih, berduka cita, dan Nabi berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak itu saya harapkan semoga dapat membantu aku di masa tua dan lemahku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, apakah engkau tidak senang jika engkau datang pada hari kiamat, lalu anak itu disuruh masuklah ke syurga? Maka ia berkata, dan kedua ayah bondaku ya Tuhan. Lalu disuruh masuklah syurga. Dia berkata, dan betapa pula kedua ibu ayahku? Sampai 3 kali. Dan tetap ia minta untuk kedua ayah ibunya sehingga diterima Allah syafaatnya dan memasukkan kamu semua ke dalam syurga. Tuan-tuan, inilah istimewa anak kita meninggal masa sebelum akil balik. Jadi sahabat ni meninggal anak, maka dia pun diziarahi oleh Rasulullah. Nabi ucapkan takziah kepada mereka, kepada kedua ibu bapa. Lalu Nabi tengok ayah dia ni sedih lah, duka cita sebab anak dia meninggal. Kemudian dia mengadu pula kat Nabi tu. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni anak ni lah harapan aku, semoga dapat membantu aku di masa tua dan ketika aku lemah. Itu Nabi jawab, Nabi bersabda, Nabi kata, amma yasurruka an ya'ti yaumul qiyamah fayuqalu lah
udkhulil jannah fayaqul ya rabbi abawai fayuqal lahu udkhulil jannah salasa marratan fala yazalu yashfa' hatta yushaffi'ahu Allah Ta'ala wa yudkhilakumul jannata jami'a. Nabi jawab gitu. Nabi jawab gitu. Adakah engkau tidak senang jika engkau datang pada hari kiamat lalu anak tu disuruh masuk syurga? Allah perintah anak masuk syurga. Dia budak-budak ni sibuk dalam syurga, keluar masuk tuan. Dia tak ada larangan. Tengok ayah mak orang lain masuk syurga, ayah mak dia tak ada. Tuhan kata, "No, pergi masuk syurga." No, dia tak nak masuk. Sampai 3 kali dia perintah, dia kata, "Mana ayah aku? Mana ayahku? Mana mak aku? Mana ayah aku? Mana mak aku?" Kesudahan kata Allah, malaikat diperintah pergi bawa kepada ayah dia, mak dia, ambil masuk syurga. Tu anak boleh tarik ayah mak masuk syurga. Jadi kita redalah. Tapi dia mati sendiri jangan bunuh dia. Nanti bunuh dia pula naik. Dia mati dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tu. Tengok anak sakit, dia mati dapat pahala. Jangan. Kita tanggungjawab, kita kena buat rawatan. Nabi kata tiap-tiap penyakit ada ubat, tolonglah rawat dia. Kita ada usaha ikhtiar, jika ditakdirkan Allah bertemulah ubatnya kematian juga, pasrah dan redha kepada Allah. Macam tu. Jadi kita jangan duk susah hatilah, duk murung macam ayam kena penyakit tu. Duk menung sampai 5-6 bulan, setahun duk menung, lama-lama jadi gila kita. Jangan, kena sabar. Ingat tu, Nabi kata anak akan tarik kita masuk dalam syurga. Ini dicerita dalam kitab Muhimmah, sama juga dengan riwayat hadis macam tu. Nabi sebut dalam kitab Muhimmah. Jadi itulah, insya-Allah, mudah-mudahan kita dapat menerima musibah bab kematian anak ni, dan satu dah rahmat Allah Taala bagi, dan kita kena mengadu, pasrah, berintih, doa kepada Allah, ya. Allah beri pahala. Tu ingat balik nanti tengok tu dalam surah At-Taubah. Kata Tuhan, zalika bi annahum la yusibuhum tama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار وما ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Tu tengok ayat tu, tengok tafsir. Tengok tafsir, maka kita cerita lebih lanjut lah. Jadi kita ambil mafhum ayat tu saja, yang Allah memberi balasan pahala, Allah menebus dosa bila kita sabar dengan musibah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi sekadar tu, kita sambung besok, insya-Allah. Jadi untuk petang ni saya minta tuan-tuan, kita mula pukul 6.30. Untuk petang ni kita mula 6.30. Pasal saya ada kuliah di Selayang. Jadi 6.30 sampai pukul 7. Datang awal sikit lah. Mari pukul 6.45 payah kita. Mari 6.30. Kita mula sampai pukul 7. Lepas tu boleh kita nak buka puasa ke apa ke, ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan diberikan Allah manfaat daripada apa kita bincangkan tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.